masjid dirosakkan, umat Islam diancam, diskriminasi yang teruk dilontarkan kepada Muslim, sehinggalah berlaku rusuhan dan anti-Islam di Inggris. Bahkan semakin memburuk dan para penunjuk perasaan mengatakan negara tersebut adalah negara Kristian. Dan Muslim adalah perosak hanya disebabkan kematian 3 kanak-kanak tanpa usul periksa. Disalahkan orang Islam secara mengkhinzir buta. Tetapi di sebalik itu, punca sebenarnya mereka marah dan merusuh disebabkan Muslim makin hari makin bertambah, sehingga kan mereka takut negara mereka yang Kristian akan menjadi negara Muslim. Makanya mereka melaungkan negara mereka adalah negara Kristian. Meskipun begitu, keadaan Muslim dan Kristian nampak semakin buruk. Tapi ramai pula orang Kristian sendiri yang mempertahankan Muslim kerana Muslim adalah baik dan tidak suka kepada kerosakan. Britain is being taken over by Muslims. My country needs to go back to the way it was. What are you actually scared about? Let me tell you something. Muslims don't like gambling. Do you like it when your wife or your husband or your friend gets addicted to gambling and then wastes all of your money and you end up in a hellhole and you have to start again? Your children would be safer in a highly populated Muslim area. Kita akan bahas dalam video kali ini kenapa orang kafir di Eropah sebahagian mereka benci kepada Islam. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diperkuatkan iman dan kesabaran dalam segala keadaan. Sebelum kita mulakan perbahasan, sila like dan komen bagi membantu channel ini terus berkembang. Baiklah sahabat semua, minggu ini kita disajikan dengan keadaan umat Islam yang berada di Eropah, khususnya di UK ataupun Britain, yang ditekan dan diberikan diskriminasi hanya kerana beragama Islam. Bukan sebab kulit kau gelap, bukan sebab hidung kau tak mancung, bukan sebab itu, tapi sebab agama kau Islam. Sahabat semua, sebenarnya bertahun-tahun sebelum ini pun dah memang wujud dah kelompok yang anti-Islam ataupun Islamfobia. Mereka menanam doktrin yang asal sahaja berkaitan dengan Islam, maka ia akan dilabelkan sebagai pengganas. Nampak sahaja Muslim yang memelihara janggut, nampak wanita berhijab, maka akan timbullah pelbagai diskriminasi. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara-perkara yang besar, mereka memandang dan juga mempamerkan segala benda yang buruk itu kepada Islam. Tetapi hakikatnya, kalau mutiara itu berharga, dimanapun tempatnya pasti akan bersinar dan orang akan menghargai, kecuali mereka yang tidak ingin. Sebagaimana sebahagian penduduk Kristen sendiri dapat mengenal pasti, orang Islam dan juga bukan Islam itu memang berbeza. Britain is being taken over by Muslims. My country needs to go back to the way it was. What are you actually scared about? Let me tell you something. Muslims don't like gambling. Do you like it when your wife or your husband or your friend gets addicted to gambling and then wastes all of your money and you end up in a hellhole and you have to start again? Your children would be safer in a highly populated Muslim area. Do you like our men not having any faith? Do you like dating men who don't pray and men that you cannot lean on when there is severe stress in the family or in your life? A man that doesn't say, don't worry, God has got you, let's pray on it? Or would you prefer to keep doing what you've been doing forever? You and we have all been brainwashed by British propaganda. Is that what you want? To keep Britain being about British? Sahabat semua, gerakan yang menaikkan lagi Islamfobia baru-baru ini ialah dengan berlakunya kes 3 orang kanak-kanak yang ditemui meninggal, dan pelaku tersebut mereka tuduh dalangnya adalah orang Islam, adalah Muslim. Jadi bila diwar-warkan seperti itu, maka ia seperti api kecil yang memang sedang membara, disimbah dengan minyak sehinggalah membesar. Mereka tuduh orang Islam yang lakukan, maka orang Islam dilabelkan secara keseluruhannya adalah orang yang jahat. Bukan individu, tetapi ia diletakkan pada agama tersebut. What are you most angry about? What? Radio Sceptite! That's the kid's name! It is the name! It is the name! Jadinya daripada itu, mereka keluarlah beramai-ramai membuat perkara yang tidak elok kepada masjid. Mereka merosakkan harta benda dan juga cuba bertindak ganas, seolah-olah kesalahan itu memang berpunca daripada ajaran Islam itu sendiri. Ditambah lagi dengan pidato-pidato kebencian yang mereka dah simpan lama, saling mengaitkan daripada agama kepada pendatang asing, sehingga dikaitkan dengan rampasan negara. Meleretlah. Daripada itu, ianya mendapat respon orang Islam sendiri, yang mana mereka pun turun ke jalan dan cuba mempertahankan Islam. Muslims that are kuffars, and that's why we've come here together
together to stand together. Sedangkan hakikat yang sebenarnya kematian 3 budak itu pelakunya adalah seorang warga asing yang berasal daripada Rwanda, berkulit hitam dan bukan Islam, dan telah pun ditangkap dan dihadapkan di mahkamah. Juga dah didapati bersalah dengan bukti yang ada. Anda nampak tak bagaimana kelakuan orang-orang kafir ini? Mereka menuduh dan melemparkan fitnah secara menikhinzir buta kepada Islam itu sendiri, meskipun ianya perilaku pribadi seseorang yang tidak ada kaitan pun dengan Muslim. Para pembenci ini mereka bertindak seolah-olah Muslimlah telah melakukan kesalahan yang paling besar. Tanpa mereka sedar, merekalah dan pemimpin mereka yang bersekongkol menyokong syahidnya ribuan anak-anak kecil di bumi Anbiya. Bukan hanya 3 orang sahaja, tetapi ribuan orang, bayi, kanak-kanak, orang tua, wanita, bahkan yang belum lahir lagi, mereka tidak lepaskan. Dan ianya terus berlaku dan berlaku lagi sehinggalah ke hari ini. Bagi yang ada peri kemanusiaan, ya memang mereka akan terasa. Tetapi bagi mereka yang acak-acak memperjuangkan hak asasi kemanusiaan dan keadilan, merekalah yang paling zalim. Justice, human right hanya terpakai kepada mereka sahaja. Tetapi selain mereka, ia tidak berfungsi. Ianya jelas seperti yang kita nampak hari ini. Sahabat semua, kita berbalik kepada persoalan, iaitu kenapa orang-orang kafir ini membuat-buat tidak suka kepada Islam, seolah-olah Islam ni akan meranapkan hidup mereka. Antara sebabnya ialah yang pertama, Islam akan menghalang menutup hawa nafsu serakah mereka, kerana Islam mengharamkan arak, Islam melarang judi, Islam memerintahkan untuk berkahwin bukan bertukar-tukar pasangan, Islam melarang geng-geng pelangi, Islam mengharamkan babi, dan banyak lagi syariat Islam yang bercanggah ataupun menyekat hawa nafsu mereka. Jadinya ia bercanggah dengan mereka. Golongan mereka ini mahu bebas hidup di dunia ini tanpa ada peraturan, boleh buat sesuka hati mereka. Sebab itulah mereka laungkan no syariah dalam pidato mereka. Mereka takut dengan hukum yang Allah perintahkan kepada manusia, sedangkan semua itu adalah perkara yang baik dan untuk kebaikan manusia juga sendiri. Sebagai contoh, minum arak, lepas dah mabuk maka hilanglah maruah, hilang akal fikir, bergaduh dan sebagainya. Juga judi, bila dah ketagih maka akan muflis sampailah tidak tentu arah kehidupan. Begitu juga hubungan bebas yang sekarang ini telah menjadi tren untuk mencari anak itu siapa ayahnya, sehingga dijadikan rancangan televisyen. Are not the father. Untuk pengetahuan sahabat semua, setiap barang ataupun produk yang kita beli pasti akan disertakan dengan buku panduan agar produk itu kita gunakan dengan sebaiknya. Maka manusia ini yang hidup di dunia ini, buku panduannya adalah Al-Quran. Apa yang dilarang dan apa yang boleh ada di dalam Al-Quran. Bahkan diutuskan lagi Nabi untuk memberi contoh dan memberikan penjelasan yang lebih baik agar manusia itu hidup dalam fitrah. Itulah Islam. Allah yang ciptakan kita, Allah tahu apa yang baik dan buruk bagi kita. Yang kedua, sebab kafir tidak suka pada Islam ialah mereka tidak dapat mengawal Islam itu sendiri, mengikut kemahuan mereka. Mereka mahukan apa yang mereka lakukan dituruti, sedangkan Islam punya prinsip, punya akidah yang mana Muslim ini berpegang teguh. Sebagai contoh, kau nak perlekehkan Al-Quran, perlekehkan nama Nabi Muhammad SAW, maka umat Islam akan bangkit daripada seluruh dunia untuk mempertahankannya. Dan juga jelaslah sifat mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan reda, bersetuju suka kepadamu wahai Muhammad, sehingga engkau mengikuti agama mereka yang telah terpesong itu. Jadi ya sahabat semua, bagi orang kafir ni Allah dah dedahkan kepada kita, orang akan buat apa sahaja sehinggalah kita ikut apa yang mereka mahukan. Jika di antara kita yang beriman, maka kita tidak akan mudah ikut. Tetapi jika kita sendiri jauh daripada Islam, maka akan terbawa jua. Yang ketiga pula ialah ramainya orang barat Eropah yang memeluk Islam. Mereka mengkaji Al-Quran dan Islam sendiri, sehingga akhirnya mereka menerima Islam. Bukan hanya kerana ikut-ikut ataupun tren, tetapi mereka melihat kebenaran Islam sendiri. Di sisi lain juga mereka melihat kekurangan dan kelompongan yang terdapat dalam kitab mereka, ia yang tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh pendeta di gereja mereka. Sebagai contoh, dalam kitab mereka menyuruh untuk menutup aurat, tidak mabuk, beribadah dengan sujud, tapi mereka tidak lakukan. Bahkan orang Kristian sendiri tidak lagi datang ke gereja, sehinggalah banyak gereja yang dijual dan digantikan sebagai masjid. Bahkan ada yang terbiar kerana pengandutnya tidak lagi mengamalkan apa yang diajarkan dalam kitab mereka. Boleh dikatakan beragama hanya pada nama sahaja. Antara sebab yang lain juga ialah ramainya orang masuk Islam, kerana sebelum ini juga suburnya setiap dakwah, iaitu perbandingan agama di tepi-tepi jalan. So why I'm here is to give the message of Islam, just like you have picked up the Quran from there. So our duty as Muslims is like, if we got the good news, we want to share it with others. For us, our good news is the message from Allah, from our God, and from our messenger, the last messenger.
Prophet Muhammad, peace be upon him. Dan orang Kristian sendiri boleh bertanya, berdebat dengan Muslim tentang permasalahan dalam agama. Kebiasaannya ia akan berakhir dengan terbuka untuk membaca dan juga menerima terjemahan Al-Quran secara percuma. Dan ianya juga adalah hakikat yang mereka tidak dapat menolak kebenaran. Kita sendiri dapat saksikan pendeta yang menjaga gereja 40 tahun, 30 tahun. Mereka masuk Islam secara sukarela, meskipun ada sebahagian daripada mereka yang masih lagi keras. Yang keempat, kenapa umat Islam dimusuhi? Ia adalah sebagai tanda akhir zaman, di mana sahaja umat Islam berada, khususnya di bawah pemerintahan yang bukan Islam, maka Muslim akan dizalimi, bahkan sehingga syahid, sebagaimana yang kita lihat sendiri di Uyghur, di India, di negara yang terletaknya Masjid Al-Aqsa juga, di negara-negara yang lain. Umat Islam diperlakukan sewenang-wenangnya. Seluruh dunia diam. Bahkan kita hanya disuruh protes mengikut cara mereka, yaitu pergi ke jalan raya, angkat spanduk, kemudian balik tidur. Habis. Kenapa semua ini berlaku? Ini adalah kerana membuktikan kebenaran hadis baginda Nabi SAW mengenai akhir zaman, yang bermaksud akan datang zaman di mana seluruh manusia mengerumuni kamu sebagaimana mengerumuni makanan kebekasnya. Maka seorang berkata, adakah disebabkan jumlah kami pada waktu itu sedikit? Jawab baginda, bahkan jumlah kamu pada hari itu begitu ramai, tetapi kamu hanya seperti buih di lautan, dan Allah akan cabut daripada sanubari musuh kamu perasaan gerun terhadap kehebatanmu, dan Allah akan mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati kamu. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, apakah penyakit wahan itu? Lalu sabda baginda, cintakan dunia dan takutkan mati. Sahabat, semua hadis ini dah diulang-ulang banyak kali pun ramai daripada kita yang masih lagi tidak faham. Tetapi kita sedar ianya berlaku atas kepala kita sendiri. Perkara itu kita alami sendiri. Kita saksikan sendiri saudara Islam kita dikubur hidup-hidup, disembah, bahkan muslimah diperkoh dan sebagainya. Kita buat lek sahaja. Nak share, nak sumbang, bantu pun kita masih lagi berkira betul atau tidak. Maka daripada itu, antara bait ucapan pemimpin baru Hamim, yaitu Yahya Sinwar, ia berkata, berjuang mati, tidak berjuang pun mati, maka persiapkan matimu dalam keadaan berjuang. Begitu hebat perjuangan mereka. Meskipun seluruh dunia diam, mereka masih tetap melawan. Jadi ya sahabat semua, ia sekurang-kurangnya memberikan kesedaran kepada kita. Banyak dan ramainya umat Islam di muka bumi ini, semuanya tidak ada yang berani melawan musuh Islam, kecuali golongan mereka yang sedikit yang berjuang di bumi para nabi itu. Mereka kerdil lawan satu dunia. Mereka terus berdiri dan gugur silih berganti, sehinggalah nanti para pejuang yang Allah tentukan akan menghukum musuh-musuh Islam, sehinggalah mereka lari bersembunyi di belakang pokok gorkot. Kita percaya kepada hadis Nabi SAW, kebenaran itu akan muncul juga, hanyalah menunggu masa. Jadi sahabat semua, mereka yang memang mencari kebenaran dan petunjuk Allah, dengan izin Allah mereka akan dapat. Tetapi mereka yang tidak mahu dan enggan, maka mereka tidak akan dapat. Daripada itu, marilah sama-sama kita berdoa, tanamkan dalam diri dan niat dalam hati kita, semoga kita mati dalam keadaan syahid, meninggikan kalimah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.